apa yang terdapat di dalam surah Al-Ma'un. Okey, sebagai contoh, dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala menyebutkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Disebutkan terdapat satu golongan yang menghalang anak-anak yatim daripada mendapat hak mereka. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Makanan kepunyaan anak yatim itu dihalang oleh mereka ini, sehingga kan anak-anak yatim itu berada dalam keadaan kelaparan. Jadi mereka ini menjaga harta anak-anak yatim tetapi menggunakan dengan cara yang salah. Jadi kita sebutkan sifat yang ada pada mereka itu adalah sifat seorang yang bakhil, yang bakhil. Manakala surah Al-Kautsar, now kita nak melihat kontra di antara surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Kautsar. Bila mana surah Al-Ma'un berbicara tentang sifat bakhil, surah Al-Kautsar memberikan satu panduan kepada kita. Nak jadi seorang yang diradai oleh Allah SWT, kena jadi orang yang sentiasa memberi. Inna a'tainaka al-Kautsar. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, di dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala menyebutkan orang-orang yang leka dan lalai dalam solat. Alladzina hum an salatihim sahun, iaitu orang-orang yang leka dan lalai. Ayat ini tidak menyebutkan fi salatihim tetapi an salatihim. Apa beza fi salatihim dengan an salatihim? Kalau kita kata fi salatihim, ia merujuk leka hanya dalam solat. Ketika dah solat, itu dimaksudkan fi salatihim. Tetapi apabila Allah Ta'ala menggunakan an salatihim, ia bermaksud leka bukan sekadar dalam solat tapi juga di luar solat. Sebab itu khusyuk ini dipengaruhi oleh apa yang kita buat sebelum tu. Nak dapat khusyuk, tengok apa kita buat sebelum itu. Sebab tu persediaan solat ni kena dilakukan sebelum. Bukannya masuk dalam solat baru nak bersedia, tidak. Okey? Jadi bila mana Allah Ta'ala menceritakan tentang kelekaan dan kelalaian umat di dalam solat, maka surah Al-Kautsar menjawab. Sebagai umat Islam kita perlu apa? Fasalli li rabbika wanhar. Melazimi solat. Apa maksud melazimi solat? Iaitu melakukan solat dengan penuh khusyuk kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, boleh? Baik. Di dalam surah Al-Ma'un Allah Ta'ala menyebutkan orang yang solat kerana nak menunjuk-nunjuk. Alladzina hum yura'un, iaitu mereka yang menunjuk-nunjuk. Ada ketika ini kita muhasabah diri kita. Kita tanya diri kita, kenapa kita solat? Ada orang solat kerana orang lain solat, aku pun solat. Ada ketika kita solat sebab nak nampakkan kepada orang bahawa kita menunaikan solat. Sebagai contoh, kenapa bila kita pergi ke masjid kita buat solat sunat, tapi kalau kita dekat rumah kita jarang buat solat sunat? Okey, kita muhasabah diri kita, kan? Kita buat kerana apa? Adakah kerana orang lain pun solat, aku pun solat? Ataupun kita buat itu kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala? Baik. Maka Allah Ta'ala berkata fasalli li rabbik. Kerana siapa? Kerana Tuhan, bukan kerana nak menunjuk, bukan kerana nak menunjuk-nunjuk. Okey. Seterusnya Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang menghalang orang mengeluarkan zakat. Wa yamna'unal ma'un. Maka pada surah Al-Kautsar Allah Ta'ala menceritakan, memberikan satu panduan kepada kita
untuk tidak menjadi seperti golongan yang disebutkan di dalam surah Al-Ma'un, maka Allah Ta'ala mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Apa maksud wanhar di sini? Iaitu menggalakkan untuk bersedekah. Nanti kita akan masuk dengan lebih mendalam tentang surah Al-Kautsar. Cuma saya nak bawa tuan-tuan dan puan-puan sekalian untuk kita memahami perkaitan di antara surah Al-Ma'un dan juga surah Al-Kautsar. Jadi pemahaman atau munasabah surah ini membantu kita untuk melihat satu dimensi yang baru terhadap surah Al-Kautsar dan juga surah Al-Ma'un. Baik. Bercerita tentang latar belakang surah Al-Kautsar, menurut Ibnu Abbas, orang Arab akan menamakan seseorang yang kematian anak-anak lelakinya dan yang tinggal hanya anak perempuan sebagai abtar. Apa maksud abtar? Kita ada anak lelaki, kita ada anak perempuan, tapi yang meninggalnya semua anak lelaki. Itu namanya abtar. Okey, boleh faham istilah Sebab kita nak bincang nanti dalam surah ini ada sebut kataan apa? Inna syali'aka huwal abtar. Sebab itu dalam apabila saya membelik kitab Ad-Durrul Mansur kalangan As-Suyuti, beliau menyebutkan wa kana al-As bin Wa'il As-Sahmi yamurru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa kana al-As bin Wa'il As-Sahmi yamurru bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fayaqulu lahu wa innaka la abtar min ar-rijal fa anzalallahu ta'ala inna shani'aka yani al-'as huwa al-abtar min khairid dunya wal akhirah. Apa kata Ibnu Abbas yang dipetik daripada kitab Ad-Durrul Mansur? Kan disebut tadi seorang pembesar Quraisy iaitu Al-'As bin Wa'il. Siapakah Al-'As bin Wa'il? Dia adalah ayah kepada Amru bin As. Dia kata suatu hari Amru bin As, Al-'As bin Wa'il berjalan di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia kata kepada Nabi, selepas dia mendapat tahu bahawa anak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, dia kata wa innaka la abtar minar rijal. Dia kata kamu ini merupakan satu golongan yang terputus nasab keturunan. Apa maksud terputus nasab keturunan? Sebab yang meninggalnya adalah anak lelaki. Yang akan menyambung warisan seorang ayah adalah siapa? Anak lelaki. Jadi bila anak lelaki ini meninggal, maka dikatakan wa innaka la abtar minar rijal. Kamu ni memang tak ada masa depan lah. Tak ada siapa lagi yang nak membawa legasi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seronok lah. Sebab Nabi Muhammad menentang apa? Berhala-berhala yang mereka letakkan di Kaabah. Okey? Maka disebutkan di sini perjalanan kisah ini berlatarkan seorang pembesar Quraisy yang terlalu gembira apabila anak Nabi SAW meninggal dunia. Jadi kita boleh imaginekan, boleh bayangkan keadaan Nabi SAW pada ketika itu. Yang sedih ke yang seronok? Sedih. Sebab itu kita nak berbicara tentang bagaimana nak menguruskan stres, tekanan. Okay? Dan Allah Ta'ala latih Nabi SAW melalui surah Al-Kautsar. Okay? Baik, kita mulakan perjalanan penggambaraan kita bagi surah Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Allah Ta'ala memulakan dengan apa? Inna. Bila mana kita jumpa di dalam Al-Quran ayat yang bermula dengan inna, maka kita perlu berikan perhatian, menunjukkan ayat ini sedang menekankan tentang sesuatu perkara. Okey? Inna a'tainakal kautsar. Baik, perkataan a'tainaka, apa terjemahannya? Okey, kita baca terjemahan dulu. Inna a'tainakal kautsar. Apa terjemahannya? Sesungguhnya kami
kurniakan kepada kamu, yakni siapa? Wahai Muhammad, Al-Kautsar. Apa terjemahan Al-Kautsar di situ? Nikmat yang banyak. Baik, sekarang kita faham dari sudut terjemahan. Sebab tu saya selalu sebut perbezaan di antara terjemahan, tafsir dan juga tadabbur. Baik, untuk kita terjun dengan lebih mendalam, kita perlu melihat penggunaan perkataan apa? A'ta. A'ta maksudnya apa? Beri. Ada satu perkataan lagi dalam bahasa Arab, iaitu ata. Maksudnya apa? Beri juga. Satu a'ta, satu lagi ata. Satu a'ta, satu lagi ata. Dari sudut terjemahan sama, cuma kita nak faham kenapa Allah Ta'ala menggunakan a'ta, tidak menggunakan perkataan ata. Poin yang pertama, ata ini pemberian yang bersifat madiyah dan juga maknawiyah. Apa maksud madiyah? Pemberian yang bersifat fizikal, yang kita nampak, yang boleh disentuh. Okey, boleh? Dan juga maknawiyah, sesuatu yang bersifat subjektif. Pemberian yang bersifat subjektif. Contohnya apa? Okey, kalau saya kata kita rasa tenang, diberikan ketenangan, itu madiyah ataupun maknawiyah? Maknawiyah. Saya dihadiahkan kereta Porsche. Mimpi ya. Itu apa? Madiyah. Jadi kita bezakan di antara madiyah dan juga maknawiyah. Manakala pada surah Al-Kautsar, penggunaan perkataan a'ta, Allah Ta'ala menyatakan ia merupakan satu pemberian yang berulang kali dan bersifat madiyah. Iaitu apa? Yang boleh dilihat, mahsus. Okey, nanti kita akan bincangkan kenapa Allah Ta'ala sebut satu benda yang boleh kita nampak, bukan sesuatu yang melibatkan benda yang bersifat subjektif ataupun secara maknawi. Baik, cuba kita tengok dalam surah An-Nisa ayat 54. Allah Ta'ala menyebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, faqad atayna ala Ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan 'azima. Tengok ada perkataan apa di situ? Ataina. Okey. Yang pertama, apakah yang diberikan? Al-kitab. Itu madiyah ke maknawiyah? Madiyah. Yang kedua, wal hikmah. Itu maknawiyah. Jadi ia menunjukkan makna penggunaan apa? Ataina. Boleh? Okey. Perbezaan yang kedua di antara ata dengan a'ta, ata merupakan pemberian yang diberikan kemudian ditarik balik. Contoh, saya bagi dekat adik kan, bagi RM50 kan, seminggu je, lepas tu saya ambil balik. Itu namanya ata. Maksudnya adik tidak boleh memiliki wang tersebut, betul? Tetapi sekiranya pemberian itu terus menjadi milik seseorang, itu kita gunakan aqta. Kita nak faham sekarang ni. Oh, barulah aku faham. Sebab kita dalam bahasa Melayu kita terjemahkan apa? Beri. Ata beri, aqta pemberi. Apa bezanya? Okey? Sebab itu bahasa Arab ni sangat-sangat luas maknanya. Jadi kita nak memahami tadabbur ini, salah satunya adalah dengan cara kita mendalami bahasa Arab, ataupun saya suka untuk menggunakan bahasa Al-Quran, sebab terdapat perbezaan bahasa Arab yang kita guna untuk pertuturan dan juga penulisan dengan bahasa Al-Quran. So bahasa Al-Quran ni kalam siapa? Allah. Tapi kalau kita kata bahasa Arab yang bersifat penulisan dan juga pertuturan, itu adalah kalam manusia. Okey? Baik, boleh? Jadi apa dalil yang mengatakan bahawa ata itu menunjukkan sesuatu yang beri kemudian ditarik? Boleh tengok dalam surah Ali Imran
ayat yang ke-26. Ni selalu kita baca kan. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' ila akhiril ayat. Apa maksudnya? Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kendaki. Kemudian ada sebut kata apa? Watanzi'ul mulka, dan Engkaulah yang mencabut. Maksudnya pemberian itu apabila digunakan perkataan tu'ti, ata akan jadi apa? Yu'ti akan jadi tu'ti. Itu asalnya daripada perkataan ata. Ini dalil yang menunjukkan bahawa penggunaan ata itu membawa maksud suatu pemberian yang diberikan, tetapi ada kemungkinan ia akan dicabut, ditarik balik. Okey, boleh. Tapi apabila kita menggunakan perkataan a'ta, pemberian itu bersifat apa? Kekal. Ia akan terus menjadi milik kita. Okey, boleh. Kita nak kena faham ni dulu sebelum kita bincang bagaimana mengurus stres. Kalau kita tidak faham ini, kita akan stres. Baik. Saya haraplah kan tuan-tuan perempuan sekalian keluar ni harap tak stres lah. Okey. Baik. Inna a'tainakal kautsar. Baik. Al-Kautsar dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yang dimaksudkan dengan Al-Kautsar adalah Al-Haud. Al-Haud ni macam kolam, tapi kita kata sebagai telaga. Telaga di mana? Telaga di syurga. Begitu juga seperti hadis riwayat At-Tirmizi menyebutkan Al-Kautsar adalah salah satu nama telaga di dalam syurga. Manakala hadis riwayat Muslim yang dimaksudkan sebagai Al-Kautsar ini adalah nama sebuah telaga bukan dalam syurga, tetapi sebelum kita masuk syurga ada satu perjalanan yang kita akan minum daripada telaga itu bersama dengan Nabi Muhammad SAW. So ada beberapa riwayat yang menceritakan tentang yang dimaksudkan sebagai Al-Kautsar, tetapi kebanyakan para ulama, para mufassirin menyebutkan Al-Kautsar ini adalah nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Baik. Cuba tengok Tadi latar belakang surah ini cerita tentang apa? Sedih, musibah yang kena, tekanan, kan? Tetapi surah ini bercerita tentang apa? Apa kena-mengenanya antara kedua-duanya? Sebab tu kadang kita tak nampak, bila kita tidak melihat latar kepada surah ini, kita tak nampak sebenarnya. Ia sebenarnya satu surah yang mengajar kita bagaimana untuk menguruskan stres ataupun tekanan. Baik, saya nak tanya, bila ditimpa musibah, kita sebut apa? Sabar. Orang Perak kata sabar. Orang Perlis kata sabar. Orang Johor? Sabar. Orang Kelantan? Sabar. Orang Terengganu? Sabariah. Orang jadi sabariah pula. Dan kalau kita dapat nikmat, kita kata apa? Alhamdulillah, iaitu syukur. Baik. Ini dari sudut memahami psikologi ayat ni. Cuma tengok surah Al-Kautsar tidak menceritakan apa yang hilang, tetapi memaparkan apa yang kita perolehi. Okey. Sekarang kita nak mula masuk kepada apakah yang dikatakan sebagai pengurusan stres itu. Okey, Al-Kautsar kata ia tidak menceritakan tentang apa yang hilang, tetapi apa yang digambarkan itu adalah apa yang diperolehi. Jadi Al-Quran mengubah cara kita berfikir. Okay, now anda pernah stres? Oh, ni kebanyakan student kan? Bila periksa? Lagi berapa minggu? Bulan 1. Sekarang assignment dah mula banyak, betul?
Lepas tu rasa apa? Stres. Ataupun kita ditimpa musibah. Kebanyakan kita apabila ditimpa musibah, kita tetap berada dalam melihat masalah. Boleh faham? Contoh kan, kita ditimpa musibah, kita kata, habislah aku. Lepas ni, inilah penghujung kehidupan aku. Kita melihat kesan kepada masalah yang kita hadapi. Betul? Katakan dibuang kerja. Sekarang ni saya banyak mendapat berita daripada kawan-kawan yang bekerja di syarikat-syarikat yang dibuang kerja disebabkan apa? Syarikat yang tidak mampu untuk menggaji pekerja-pekerja. Stres tak kalau kita dah umur 40-50 kemudian dibuang kerja? Stres tak? Stres. Kalau kita fikir, habislah aku, apa aku nak buat lepas ni? Aku kena buang kerja. Lepas ni anak aku macam mana nak bagi makan, isteri aku macam mana nak bagi makan, rumah aku macam mana nak bayar, kereta aku macam mana nak bayar. Nampak tak? Kita sekarang berfikir tentang apa? Masalah. Ia semakin menambah masalah sedia ada. Okey, boleh? Okey. Tapi surah Al-Kawthar mengajar kita, apabila berhadapan dengan stres, jangan fokus kepada masalah. Now kita nak cari apa? Penyelesaian. Cuma kadang-kala bila kita nak cari penyelesaian, kalau emosi kita tidak stabil, apa yang akan berlaku? Kita akan buat tindakan yang salah. Pelajar universiti, biasa saya pensyarah di universiti. Okey, ada pelajar-pelajar yang apa? Yang stres, nak lompat bangunan lah. Putus cinta, nak kerat dekat tangan lah. Ini realiti yang berlaku di mana-mana universiti, betul? Kita tak boleh kontrol. Sebab apa? Kita membayangkan itulah penghujung kehidupan kita. Dan kita nampak tidak ada lorong-lorong cahaya di hujung perjalanan kita. Lalu Allah Ta'ala mengajar kita, now apabila berhadapan dengan stres, don't focus on stres, masalah. Alihkan pandangan kita kepada banyaknya nikmat yang kita ada. Masalah tu kadang-kadang kecil saja, tetapi Allah Ta'ala dah berikan banyak nikmat kepada kita tanpa kita sedari. Sebab itu nak buat keputusan yang betul, first step, buat keputusan dalam keadaan kita tenang. Jadi apabila kita ubah fokus daripada keadaan yang stres kepada melihat nikmat yang kita dapat, kita akan mula mencari solusi bagi masalah yang kita sedang hadapi. Dan solusi tersebut adalah solusi yang berbentuk negatif ataupun positif. Positif sebab kita membuat dengan penuh tenang dan melihat ianya sebagai satu peluang untuk kita mengubah diri kita. Okey, boleh? Jadi apa step pertama untuk kita nak keluar daripada stres adalah ubah fokus daripada masalah kepada banyaknya nikmat yang kita peroleh. Itu first step. Okey? Jadi bila kita fokus kepada nikmat, then bila kita tenang, kita boleh mula berfikir dan mula merancang tindakan untuk menghadapi masalah tersebut. Sebab tu saya tak suka guna perkataan masalah sebenarnya, sebab dia agak negatif. Kita guna perkataan apa? Cabaran. Bila sebut cabaran, kita ada usaha untuk selesaikan. Tapi bila sebut masalah, dia akan menjadi masalah. Okey? Sebab itu jangan fokus kepada masalah, fokus kepada solusi. Okey, jadi Allah Ta'ala mengajar kita sebelum buat ataupun mencari solusi itu, terlebih dahulu kita perlu berada dalam keadaan tenang, dan cara untuk keluar daripada tekanan tadi adalah dengan melihat banyaknya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Okey, jadi Al-Quran mengubah cara kita berfikir daripada negatif kepada positif. Okey, boleh? Boleh Okey. Itu yang pertama, step yang pertama. Step yang kedua,
Kita tengok pada ayat yang seterusnya. Fasalli li rabbika wanhar. Okey. Langkah kedua apabila kita berhadapan dengan stres, Allah Ta'ala katakan fasalli li rabbik. Apa maksud fasalli li rabbik? Okey, fa ini adalah fa'ut ta'qib. Apa maksud fa'ut ta'qib? Selepas kita ubah fokus, kita kena terus dekatkan diri dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beri hidayah siapa? Allah. Sebab itu hidayah ni ada dua. Okey, seperti yang disebutkan oleh Ibnu Kathir, hidayah ni ada dua, iaitu hidayah al-irsyad, satu lagi hidayah at-taufiq. Yang pertama hidayah al-irsyad, satu lagi hidayah at-taufiq. Apa maksud hidayah al-irsyad? Iaitu kita nak bezakan yang mana yang betul, yang mana yang salah. Itu hidayatul irsyad. Manakala hidayah at-taufiq adalah hidayah berbentuk pertolongan yang Allah Ta'ala berikan, kekuatan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita menghadapi apa yang kita sedang lalui. Sebab itu hidayah ini dia tidak terhenti setakat kita tahu yang betul dan juga yang benar. Terutamanya bila kita nak berhijrah, kalau kita sekadar tahu betul dan yang benar tapi kita tidak ada kekuatan untuk melawan perkara yang biasa kita buat, kita akan kecundang dan juga tewas. Sebab itu minta daripada Allah Ta'ala, kita nak hidayatul irsyad, satu lagi hidayatul taufiq. Baik. Kenapa kita solat? Apa punya soalan Ustaz ni? Kenapa kita solat? Yalah, Allah Ta'ala suruh solat, aku solat lah kan. Kenapa kita solat? Ataupun saya tanya soalan lain lah, bagi kita faham. Kenapa kita solat duha? Spesifik sikit. Kenapa kita solat duha? Kenapa kita solat duha? Jawapan yang biasanya apa? Murah rezeki, tuan-tuan. Solat duha bukan solat untuk murah rezeki. Wah, ini sudah gempar. Sebenarnya kita solat duha untuk rapat dengan Tuhan pemberi rezeki. Kena beza tu. Kenapa solat duha? Yalah, nak dapat rezeki lebih kan, harta lebih sikit kan. Tak, kita nak rapatkan diri kita dengan Tuhan pemberi rezeki. Siapa yang berkuasa memberikan rezeki? Allah. Maka perkara yang perlu kita buat adalah kita rapat dengan Tuhan pemberi rezeki. Sebab itu ayat ini tidak sekadar berkata fasalli sahaja, tapi dia digabungkan dengan apa? Li rabbik. Solat mesti ada syaratnya. Ini muhasabah pada kita lah. Dalam solat kan, agak-agak berapa kali kita solat tak sedar kita rakaat ke berapa. Banyak kali lah kan. Sebab kadang-kadang kita solat itu dalam keadaan kita sekadar solat, sekadar nak menunaikan rutin harian kita. Okey, tapi Allah Ta'ala sebutkan fasalli li rabbik. Kena ingat, Allah itu, Rabb itu, salah satu maknanya adalah pendidik. Pendidik. Bila mana kita ditimpa ujian dan juga musibah, ingatlah bahawa Allah sedang mendidik kita. Jangan anggap itu adalah kesudahan kehidupan kita. Kita rasa kita dizalimi. Kenapa aku je asyik ditimpa musibah? Kawan aku tu okey je. Asyik-asyik aku je yang kena. Kawan aku tu okey je. Jangan anggap kita dizalimi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi itu adalah salah satu bentuk ujian untuk Allah Ta'ala nak angkat martabat dan juga darjat kita. Sebab itu kita selalu dengar ahsibanna su'ayyutraku ayyaqulu amanna wahum la yuftanun. Adakah mereka menyangkakan mereka telah beriman sedangkan mereka masih belum
diuji. Perkataan fitnah itu perlu difahami dengan betul. Kita faham fitnah ni apa? Fitnah itu dosanya lebih besar daripada membunuh. Wah, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dengarlah kata-kata, kita pun bersyarah kepada kawan-kawan kita. Fitnah dari sudut bahasa, ini sudut bahasa, boleh tengok dalam karya Al-Jurjani yang meninggal pada tahun 471 Hijriah dalam kitabnya At-Ta'rifat. Antara apa yang disebutkan oleh beliau yang dimaksudkan dengan perkataan fitnah ini adalah ia umpama emas yang telah luntur nilainya, dibakar, kemudian akan keluar semula emas yang mempunyai nilai yang tinggi. Begitulah kita manusia. Mungkin kita anggap diri kita berada pada satu tahap yang rendah, lalu Allah Ta'ala uji kita. Bukan bermaksud Allah Ta'ala nak rendahkan lagi martabat kita. Kita masuk dalam proses tersebut. Ya, kita terpaksa bakar diri kita, terpaksa menahan panas, tetapi akhirnya kita akan keluar menjadi insan yang lebih bernilai. Jadi ingat, musibah itu bukan satu bentuk kezaliman, tetapi ia berbentuk ujian yang Allah Ta'ala nak mengangkat darjat kita. Baik, fasalli li rabbika, dan ini disebutkan melalui lisan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam surah Ibrahim ayat 40. Allah Ta'ala menyebutkan, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah daku orang yang mendirikan sembahyang, dan demikianlah juga zuriat keturunan. Ini doa siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapakah Nabi Ibrahim alaihissalam? Keturunan siapa? Siapa yang mewarisi perjuangan beliau? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa itu untuk siapa? Untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas itu dalam ini disebutkan muqimas salah, mendirikan sembahyang, bukan menunaikan sembahyang. Ia beza di antara mendirikan sembahyang dengan menunaikan sembahyang. Sebab tu digabungkan fasalli li rabbik, nak menunjukkan bahawa kita mendirikan solat, bukannya menunaikan solat. Mendirikan solat maksudnya apa? Solat itu kita faham apa perbuatan yang kita lakukan dalam solat. Dari sudut bacaannya, kan? Kita rukuk, kita baca, kenapa kita rukuk? Sujud, kenapa kita sujud? Apabila kita sujud, kita dekat dengan tanah. Nak bagi tahu kita, satu hari nanti kita akan kembali ke mana? Ke tanah. Dan bila kepala kita berada di bawah, siapa yang lebih tinggi? Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Fasalli li rabbika wanhar. Gambar unta pula kat sini kan? Baik. Apa terjemahan wanhar di situ? Fasalli li rabbika wanhar. Apa maksud wanhar di situ? Korban. Baik. Korban dalam bahasa Arab ada dua perkataan. Satu dhabhun, zal ba ha, zal ba ha. Satu lagi apa? Nahrun. Satu dhabhun, satu lagi nahrun. Dalam ayat ni Allah Ta'ala tak sebut apa? Fasalli li rabbika wadhbah. Allah Ta'ala sebut apa? Fasalli li rabbika wanhar. Ada sebabnya. Terdapat perbezaan di antara dhabhun dengan nahrun. Dia bukan nahrun Kalau nun ha ra itu apa? Itu sungai. Ini nun ha ra. Kena bezakan. Nanti dalam kelas, Ustaz, nahrun. Ia bukan sungai Okey, jadi apakah perbezaan di antara nahrun dan juga zabhun? Baik. Zabhun dikhususkan untuk sembelihan lembu dan juga kambing. Lembu
dan juga kambing, dan juga spesies yang sewaktu dengannya lah. Spesies lembu apa? Kerbau, seladang. Ada orang UPM sini yang sewaktu dengannya. Okey, kambing, apa lagi? Kibas lagi. Yang sewaktu dengannya. Okey, itu namanya apa? Zabhun. Tetapi yang dikatakan wanhar, ia khusus untuk unta. Apa kaitan pengurusan stres dengan unta dengan lembu pula ni? Kita kena faham perkara ini. Okey? Baik. Lembu dan kambing, sembelihnya di mana? Kan? Di sini, betul? Ke tak? Dia macam confused je tu. Unta sembelih kat mana? Tengok kan? Kita rasakan macam dekat kepala dia kan? Kan? Boleh seberjalan tak? Siapa pergi negara Arab tahu. Unta agak-agak sembelih mana? Dia tak sembelih di sini. Kalau sembelih sini namanya zabhun. Sembelih dekat sini. Sebab itu unta ni ditombak ke, kita tak panggil apa, dia panggil apa ni? Ini kita panggil apa? Leher. Ini kita panggil apa? Tuan-tuan faham lah sendiri kan? Saya nak panggil apa? Okey. So kebiasaannya kita akan cucuk dengan satu yang tajam di kawasan ini. Itu namanya nahrun. Zabhun di sini. Jadi ia menunjukkan bahawa zabhun ini adalah binatang-binatang yang kecil. Nahrun ni binatang yang lebih besar. Sebab itu zabhun dia mesti terputus dua urat pembuluh darah dan juga urat marik, saluran apa? Saluran makanan dan juga halqum, iaitu saluran penah. Itu syarat kalau kita nak sembelih lembu ataupun kambing. Tapi untuk sembelih unta, ia tidak disyaratkan begitu. Berbeza. Bila kita cucuk di situ ataupun ambil pisau, bukan di sini. Sebab saya tak boleh nak bagi contoh. Kan? Dia nanti kalau ada masa balik buka YouTube. Cara sembelih unta. Cuba tengok. Dia sembelihnya di bawah. Itu namanya wanhar. Okey, boleh? Okey. Baik. Apa kaitan dengan pengurusan stres ni? Bila kita buat korban, daging tu kita buat apa? Yalah, makan, satulah. Apa benda yang falsafah yang besar daripada ibadah korban? Satu korban, satu lagi daging tu pergi kat siapa? Kita bersedekah. Jadi nak hilangkan stres, banyakkan sedekah. Ustaz, kalau saya sedekah lagi banyak lah stres saya bertambah, Ustaz. Dah lah saya stres, duit tak ada, Ustaz suruh saya sedekah. Tuan-tuan, sedekah tidak menuntut satu jumlah yang banyak. Yang kedua, sedekah tidak semestinya dengan duit. Betul? Sebab itu disebut la hasada, hadis Nabi SAW, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada dua golongan. Yang pertama, orang yang ada harta, digunakan harta itu untuk membantu orang lain ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang ada ilmu, menggunakan ilmu yang dia ada untuk membantu orang lain. Jadi apa yang ilmu yang kita ada, bantu orang lain, itu namanya sedekah. Jadi balik cuba praktis. Okey, kita ulang balik. Apa step pertama? Nak keluar daripada stres ni. Yang pertama, ubah fokus daripada melihat masalah kepada melihat solusi dengan cara apa? Melihat banyaknya nikmat yang kita ada. Kemudian lekas-lekaslah kita buat apa? Fasalli li rabbik. Dekatkan diri dengan Allah Ta'ala dengan cara apa? Salat.
Lepas tu apa? Wanhar, iaitu kita banyakkan bersedekah. Bersedekah tidak semestinya dengan duit. Sedekah juga boleh dilakukan dengan ilmu yang kita ada. Kita pakar dalam bidang masing-masing. Bantulah orang lain dengan apa yang kita mampu. Okey. Persoalan sini, kenapa tak disebutkan fasalli li rabbika thummanhar? Apa maksud thumma? Kemudian. Ustaz, Allah dah letak macam tu, yang kita tak persoalan nak tukar-tukar, kenapa? Banyak soalan pula. Kan tadabbur ni perlukan kita banyak berfikir dan juga melontarkan soalan-soalan. Thumma maksudnya kemudian. Kan, kemudian. Ia dalam bahasa Arab disebut sebagai salah satu daripada huruful ataf. Ataf ni kalau contoh yang lain adalah dan tu kan. Okey. Jadi thumma juga adalah salah satu bentuk huruf ataf. Kalau kita kata fasalli li rabbika thummanhar, ia ada persamaan di antara solat dan juga tadi ibadat bersedekah tadi. Sedangkan ia adalah dua perkara yang berbeza. Okey. Solat wajib tak? Bersedekah? Sebab itu tidak digunakan perkataan huruf thumma. Ini dari sudut teknikal bahasa. Baik. Oleh yang demikian, berdasarkan kepada surah Al-Kautsar, terdapat 5 kemahiran yang boleh kita keluarkan untuk kita berhadapan dengan stres. Yang pertamanya adalah kita perlu bertenang. Macam mana nak bertenang? Ubah fokus daripada melihat masalah kepada melihat banyaknya nikmat yang kita ada. Ia akan menyebabkan kita menjadi tenang. Sebab nak buat keputusan, kalau serabut, agak-agak boleh buat keputusan? Tak. Sebab itu ramai yang kecundang dan juga tewas sebabkan buat keputusan dalam keadaan berserabut. Bila kita berada dalam fasa bertenang, tenang diri kita, baru kita mula buat perancangan. Tuan-tuan pernah tak rasa stres, rasa macam berat kepala ni? Rasa macam 1000 masalah dalam kepala, pernah tak? Pernah? Kita semua pernah melalui. Cuba ambil kertas, ambil pen, list downkan masalah yang kita ada tu. Buat dalam bentuk apa? Susunan apa yang kita sedang hadapi sekarang. Kita sedang merancang, kita sedang menguruskan stres kita. Sebab kita jadi stres sebab kita tidak menyusun bebanan yang kita sedang tanggung. Dan kita tidak berfikir pun tentang bagaimana untuk mendapatkan solusi bagi masalah yang kita ada. Jadi buat perancangan, list down kan, insya-Allah kita akan rasa tenang. Okey. Lepas tu kena ada kekuatan diri. Macam mana nak dapat kekuatan diri? Kekuatan dalaman ni. Fasalli li rabbik. Jadi bila kita solat dekat diri dengan Allah Ta'ala, kita akan ada kekuatan diri dan seterusnya kita akan menjadi berani untuk membuat keputusan. Dan kemudian bila disebutkan wanhar, kita sedekah, kita menyebarkan kasih sayang. Menyebarkan kasih sayang kepada orang lain, ini juga salah satu bentuk kita mengurus stres kita. Bila ada perasaan sayang kepada orang, dia akan hilang stres. Tapi kalau kita tengok orang asyik nak marah je, kita yang stres, kawan kita jadi masalah. Kau tak nampak ke aku tengah stres ni? Yelah, aku nampak juga, aku pun stres juga tengok kau macam ni kan. Kita menyebabkan orang lain stres. Okey. Jadi boleh tuan-tuan sekalian. Dan terakhir Allah Ta'ala menyebutkan inna syani'aka huwal abtar. Sebab itu kita kena berhati-hati, jangan suka-suki nak mengata kat orang. Ingat, ini juga salah satu cara untuk kita nak keluar daripada stres. Jangan fokus kepada orang lain apabila melihat aib dan juga melihat masalah yang berlaku. Fokus pada siapa? Pada diri sendiri.
So apabila kita fokus kepada diri sendiri, kita tahu apa benda yang sepatutnya kita lakukan, apakah tindakan yang perlu kita ambil, dan bagaimana solusi yang terbaik untuk kita berhadapan dengan cabaran ataupun masalah yang kita sedang hadapi. Okey. Jadi alhamdulillah hari ini kita berbicara tentang surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Surah Al-Kawthar. Jadi ada orang tanya saya, Ustaz, kenapa surah Al-Kawthar ni pendek? Okey. Cuba bayangkan kalau kita nak selesaikan stres, kita kena baca surah Al-Baqarah. Kan? Agak-agaknya hilang stres ke tambah stres? Sebab itu surah ini datang dalam bentuk yang pendek untuk memudahkan kita untuk keluar daripada stres dengan cara yang paling pantas. Okey, boleh tuan-tuan? Dapat tak mesejnya? Okey, so nampak tak kepentingan tadabbur bila melihat latar belakang surah, perkaitan di antara ayat, maksud perkataan, ia akan beri satu dimensi yang berbeza dengan apa yang kita faham selama ni. Jadi abang lepas ni kan bila baca kan, ni apa, isteri kan tanya, asyik-asyik Al-Kawthar, asyik-asyik Al-Kawthar, saya stres. Jadi saya baca surah Al-Kawthar. Itu jawapan yang sangat-sangat relevan. Tukar-tukar lah, asyik-asyik surah Al-Kawthar kan. Isteri pun nak dekat belakang baca surah yang panjang sikit kan. Dia asyik-asyik Al-Kawthar. Jangan bagi alasan saya stres. Okay. Jadi tuan-tuan, surahnya pendek tapi maknanya sangat besar. Jadi sebab itu melihat Al-Quran ini jangan sekadar melihat ia sebagai kitab yang dibaca sahaja. Al-Quran perlu dilihat sebagai kitab yang dikatakan juga sebagai syifa, penyembuh kepada penyakit, terutamanya penyakit-penyakit dalaman kita. Okey. Jadi alhamdulillah, saya nak minta doa tuan-tuan dan puan sekalian. Saya akan balik ke Paguh sebentar lagi. Esok ada meeting dengan 3 orang menteri. Okey, di sana. Doakan saya selamatlah sampai di Paguh. Okey, ada soalan? Ya. Bisabri wassalah. Okey, wasta'inu bisabri wassalah. Sebab itu proses nak melihat, nak ubah fokus daripada tengok kepada masalah kepada tengok kepada nikmat itu memerlukan apa? Kesabaran. Betul tak? Betul tak? Sebab dia sukar sebenarnya. Kita nampak macam ubah je fokus kan, nampak macam senang sangat kan. Bila kita berhadapan dengan masalah, barulah kita tahu kesabaran itu sangat-sangat dituntut. Sebab itu sabar ini dia kena datang dalam bentuk teguran yang berbentuk sosial. Sebab itu dalam surah Al-Asr disebut watawasau bil haq watawasau. Sebab kadang-kala bila kita bersendirian, kita sukar untuk dapat sabar. So kita nak ada orang sekeliling kita yang boleh keep telling kita untuk terus bersabar, cuba dan cuba. Sebab itu environment sekeliling kita kena ada environment yang kawan-kawan yang boleh membantu kita, dan pada masa sama juga kita membantu orang lain. Jadi Islam ni agama yang mementingkan perpaduan, persaudaraan, kesejahteraan. Kita nak saling mengingat antara satu sama lain dan tolong menolong. Semoga pertolongan kita itu antara asbab kita mendapat apa yang dikatakan ihdinas siratal mustaqim. Wallahu a'lam. Ada soalan lagi ya? Yang mana? Syani'aka, syana'a. Buka dalam kamus. Tak banyak perkataan syana'a digunakan. Jarang digunakan. Betul. Sebab syana'a ni dia menunjuk kepada kebencian yang sangat melampau. Yes. Sebab tu dia jarang digunakan. Jadi
Penggunaan inna syani'ak itu menggambarkan kebencian yang sangat-sangat mendalam. Sebab itu kita, okay, ini sebagai salah satu untuk kita nak hilang stres juga. Bila kita tengok seseorang yang melakukan masalah, contohnya kita majikan, dia itu adalah pekerja kita, dan kita tengok dia ni ada masalah. Okey, jangan lihat masalah yang kecil itu meliputi keseluruhan apa yang ada pada dirinya. Boleh faham? Kita tak suka dia bukan sebab batang tubuhnya, tapi kita tak suka disebabkan sifatnya ada. Dan pasti ada kelebihan-kelebihan yang banyak mengatasi sedikit masalah yang dia ada. Sebab tu jangan pandang buruk tu banyak sangat. Sebab dia akan mempengaruhi cara kita berfikir, cara kita bergaul, kan? Dia buat salahnya sedikit, maafkanlah. Sedangkan banyak kelebihan yang dia ada dan banyak kebaikan yang dia telah buat. Nampak tak sudut pandang supaya kita mengelak stres lah. Sebab kalau bergaduh dengan roommate, confirm tiap-tiap hari akan tengok muka dia. Suami bergaduh dengan isteri, confirm kan kena tengok tiap-tiap hari. Jadi kita kena ingat macam ni, bila kita tengok kelemahan dia, tengok juga kelemahan aku juga ada kelemahan. Sebab tu dia akan jadi tengok orang tu macam cermin. Sebab tu jangan banyak fokus kepada orang, fokus pada siapa? Diri sendiri. Allahu a'lam. Soalan lain? Agak-agak keluar lepas ni stres ke tak? Okey. Okey. So kalau tak ada apa-apa, insya-Allah lah, diizinkan Allah Ta'ala, kita akan sambunglah perbincangan kita bagi surah surah lazim. Mungkin semua dah maklum kot, kebanyakan dah maklum. Alhamdulillah, Tadabbur Center sekarang kita dah berada di TV Al-Hijrah pada setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad. Cuma panel TV Al-Hijrah ni hanya hari Jumaat dan juga hari Ahad. Saya hari Jumaat, Ustaz Syahri hari Ahad. Jadi Alhamdulillah kita jadi kita dah bermula mentadabbur ini di kaca TV. Semoga dengan penerimaan orang ramai terhadap apakah yang disebutkan tadabbur itu, kita nak mesej Al-Quran itu dapat difahami dengan baik dan akan tersebar luas ke seluruh Malaysia, insya-Allah. Okey. Jadi sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Next year. Soalannya pun minta maaf.